Selamat datang ke channel Joko Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 4 metode tingkatan 1, di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang keempat, iaitu 4.4 nisbah, kadar dan kadaran. Jadi dalam video ini kita akan sebenarnya bahagikan lagi kepada 3 bahagian, dan kalau kita ikut dalam buku teks tu sebenarnya ada 4 bahagian lah. Cumanya saya gabungkan 2 bahagian yang tengah-tengah itu menjadi satu. Jadi mari kita lihat satu persatu. Jadi bahagian pertama sekali adalah kita akan belajar untuk membentuk nisbah 3 kuantiti daripada 2 nisbah 2 kuantiti. Jadi di situ kita akan belajar macam mana kita gabungkan dan bentukkan satu nisbah 3 kuantiti. Diberi 2 nisbah yang masing-masingnya hanya 2 kuantiti sahaja. Jadi seterusnya pula B, bahagian inilah yang saya gabungkan 2 subtopik dalam buku teks tu. Iaitu kita akan belajar untuk tentukan nisbah dan juga nilai yang berkaitan dengan nisbah atau kadar tu. Jadi sebenarnya lebih kurang sama lah untuk bahagian ni. Dan untuk C pula adalah penyelesaian masalah. Jadi mari kita lihat yang pertama. Jadi untuk membentuk nisbah 3 kuantiti daripada 2 nisbah 2 kuantiti itu, kita sebenarnya akan lihat seperti inilah. Jadi secara umumnya adalah diberi nisbah A kepada B dan B kepada C, maka kita boleh tuliskannya sebagai A kepada B kepada C. Jadi perhatikan di sini yang tengah-tengah ini dia sebenarnya ada syaratnya, iaitu yang tengah-tengah ni mestilah nombor yang sama. Jadi itulah syaratnya. Jadi kalau nombornya tak sama, kita akan darab atau bahagikannya supaya menjadi sama. Jadi mari kita lihat contoh soalan yang pertama. Jadi di sini cari nisbah A kepada B kepada C, diberi nisbah A kepada B dan B kepada C. Jadi pertama sekali kita akan perhatikan apakah kuantiti yang berulang. Jadi yang berulang di sini adalah B. Jadi kita mesti kena pastikan dua nombor untuk B ni adalah sama. Jadi kalau kita perhatikan yang bawah tu 3 dan 3 ni sudah sama, maka kita boleh tuliskan nisbah A kepada B kepada C tu sebenarnya hanya 2 kepada 3 kepada 5. Jadi kita hanya salin semula sahaja. Jadi kalau yang sama memang senang sahaja. Jadi untuk nombor 2 pula kita perhatikan B di sini kita ada 4 dengan 2. Jadi biasanya kita akan jadikan nombor kecil tu menjadi nombor besar lah. Jadi 2 di sini kita mesti kena 2 darab 2 dan 3 tu pun kena darab dengan nombor yang sama, iaitu darab dengan 2. Maka kita akan terhasil 4 kepada 6. Jadi sekarang kita punya B tu sudah sama. Baru kita tulisnya semula menjadi seperti ini. A kepada B kepada C itu adalah 1 kepada 4 kepada 6. Jadi begitu sahaja, memang agak mudah sahaja. Jadi untuk nombor 3 pula, kita perhatikan B di sini adalah 3 dan B di sini adalah 5. Jadi perhatikan di sini, dua nombor ini memang bukan gandaan sepunya bagi dua-duanya. Jadi kita perlu salin darab lah. Maksudnya di sini untuk pasangan ni kita akan darabkan dengan nombor yang sebelah, iaitu 5. Dan 3 tu pun kena darab dengan 5. Supaya kita terhasil gandaan sepunya terkecil tu. Dan 5 tu kena darab dengan 3. Dan 3 tu kena darab dengan 3. Jadi di sini kita dapat ni 10 kepada 15. Dan ni 15 kepada 9. Jadi akhirnya yang tengah-tengah ni sudah sama, maka kita tulis semula saja A kepada B kepada C itu adalah sama dengan 10 kepada 15 kepada 9. Jadi begitulah caranya macam mana kita gabungkan dua nisbah dengan dua kuantiti itu menjadi satu nisbah dengan 3 kuantiti. Jadi pastikan kuantiti yang berulang tu mempunyai nombor yang sama, baru kita dapat gabungkannya. Jadi begitu saja untuk contoh ini. Mari kita lihat bahagian seterusnya. Jadi bahagian B kita akan belajar untuk menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan dengan nisbah atau kadar. Jadi dalam buku teks tu dia bahagikan subtopik ini jadi 2, iaitu nilai yang berkaitan dengan nisbah dengan nilai yang berkaitan dengan kadar. Jadi disebabkan saya perhatikan bentuk soalannya sebenarnya lebih kurang sama lah. Bezanya hanya adalah berkaitan dengan nisbah atau kadar. Jadi imbas kembali apa beza antara nisbah dan kadar. Nisbah itu adalah membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan unitnya mesti sama juga. Manakala untuk kadar itu dia adalah sejenis nisbah khas di mana dia membandingkan dua kuantiti yang berbeza, maka unitnya pun berbeza. Jadi bentuk soalannya lebih kurang sama.
Cumanya di sini dia melibatkan sama ada nisbah atau kadar sahaja. Jadi untuk bentuk jenis soalan yang pertama tu adalah kita akan diminta untuk menuliskan nisbah berdasarkan situasi yang diberi, dan yang kedua pula adalah menentukan nilai yang berkaitan sama ada dengan nisbah atau kadar. Dan sekali lagi kita akan gunakan salah satu kaedah yang diajar sebelum ni, iaitu sama ada gunakan kaedah unitary, kaedah penderaban silang atau kaedah kadaran. Jadi anda boleh gunakan mana-mana satu kaedah ini kecuali soalan ada nyatakan kaedah yang anda perlu gunakan. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama tu adalah berdasarkan raja di bawah, tentukan nilai berikut. Diberi nisbah AB kepada BC itu adalah 2/3. Jadi di sini adalah kita diminta untuk mencarikan nilai, dan perhatikan di sini disebabkan ini adalah panjang dan kuantitinya memang sama, maka ini adalah sebenarnya nilai yang berkaitan dengan nisbah lah. Jadi panjang BC itu kita boleh gunakan bentuk kadaran di mana kita boleh tuliskan dahulu kadarannya. Jadi di sini kita boleh tuliskan 2 pecahan tu. Disebabkan kita nak carikan BC, kita boleh tuliskan di atas tu. Dan nilai yang ada tu adalah AB. Jadi kita boleh tuliskan panjang AB itu 4. Dan sebelah ini kita boleh tuliskan kita punya nisbah, iaitu nisbah untuk BC itu adalah 3. Dan nisbah untuk AB itu adalah 2. Jadi macam tu lah. Dan kalau kita gunakan kadaran tu, kita sebenarnya boleh bandingkan nilai yang ada tu. Nilai yang ada tu adalah 2 dengan 4. Jadi 2 tu macam mana jadi 4? 2 tu kena darab 2 menjadi 4. Maka 3 tu pun akan darab 2 menjadi kita punya BC. Jadi BC itu adalah sama dengan 3 darab 2, iaitu mencari 6. Macam tu. Jadi kalau anda tak pandai untuk gunakan kadaran tu, sebenarnya kita boleh gunakan sikit idea untuk hafal. Di mana kalau anda perhatikan, sebelah ini adalah kita punya nisbah dan atas ni adalah apa yang dicari. Apa dicari? Yang bawah ini adalah apa yang diberi. Jadi kita gunakan kaedah ni untuk isikan dalam bentuk kadaran lah. Jadi seterusnya pula kita lihat B, iaitu panjang AC. Disebabkan kita sudah carikan BC itu 6, maka AC itu sebenarnya kita hanya tambahkan AB dengan BC lah, iaitu 4 tambah 6 menjadi 10 cm. Jadi unit tu kalau anda tak tulis pun tak apa, sebab unit tu kalau ikut skema PT3 memang unit tu tiada markah. Jadi untuk nisbah AC kepada BC pula kita akan isi semula. Untuk AC itu adalah 10 dan untuk BC itu adalah 6. Dan ingat kita nisbah tu mesti diringkaskan kepada bentuk termudah, iaitu kita perhatikan apakah nombor yang boleh bahagikan kedua-duanya. Jadi 10 dan 6 adalah nombor genap, maka dia boleh bahagi dengan 2. Jadi bagi 2 kita akan dapat ni adalah 5/3. Jadi inilah nisbah yang termudah. Jadi macam itulah untuk contoh ni. Mari kita lihat seterusnya. Jadi contoh seterusnya adalah harga 1 kilogram beras, gula dan garam. Masing-masing adalah dalam nisbah 5/4/1. Diberi bahawa harga 1 kilogram beras ialah RM3. Cari harga 1 kilogram gula. Jadi perhatikan di sini kita melibatkan dua kuantiti yang berbeza lah, iaitu kilogram dan juga harga. Maka di sini sebenarnya adalah satu kadar lah. Dan kita perhatikan soalan yang pertama tu adalah nak minta kita carikan harga 1 kilogram gula. Jadi kita boleh gunakan kaedah yang saya ajar anda tadi, iaitu saya gunakan kaedah kadaran. Jadi sebenarnya anda juga boleh gunakan kaedah yang lain lah. Cumanya saya lebih suka gunakan kaedah kadaran. Jadi isikan apa yang nak kita cari itu adalah gula. Apa yang diberi itu adalah harga untuk beras, iaitu 3. Dan sebelah ini sebenarnya kita akan isikan nisbahnya. Jadi nisbah untuk gula tu adalah 4. Manakala nisbah untuk beras tu adalah 5. Jadi anda mesti isikan nisbah tu bergantung kepada kuantiti yang sama di depan tu lah. Jadi depan tu kalau gula tu di atas, maka nisbah gula tu mesti di atas juga. Jadi selepas tu kita boleh bandingkan kiri dan kanan. Jadi disebabkan gula tu di depan, maka kita mesti bandingkan seperti ini. Dan 5 tu anda perlu fikir macam mana jadi 3. Jadi kalau anda tak pandai untuk bandingkan tu, sebenarnya anda juga boleh gunakan darab silang. Nanti saya akan gunakan cara darab silang lah. Jadi 5 tu menjadi 3 tu sebab dia kurang tu, dia memang akan darabkan dengan
pecahan atau perpuluhan. Jadi dia sebenarnya darab dengan 3/5 atau juga boleh gunakan 0.6 lah. Jadi atas tu pun akan darab dengan 3/5. Jadi macam tu. Jadi gula tu, harga gula tu sama dengan 4 darab dengan 3/5, atau sebenarnya kita boleh tukarkan kepada perpuluhan tu lebih senang lah, iaitu darab dengan 0.6. Jadi ini adalah 2/4, iaitu RM2.4 lah. Jadi tadi saya ada cakap boleh juga gunakan darab silang. Apa maksud darab silang tu? Sebenarnya kita hanya bawakan 3 tu ke sebelah, iaitu kita hanya darabkan 4/5 darab dengan 3, maka kita boleh bahagikan di 3 tu dengan 5 menjadi 0.6, dan kita darabkan tu pun dapat 2/4. Jadi terpulang kepada anda nak gunakan kaedah yang mana satu lah. Semuanya akan hasilkan jawapan yang sama. Selepas tu kita diminta untuk carikan beza harga sekilogram gula dengan garam. Jadi kita perlu carikan harga garam pula. Jadi garam tu kita akan tuliskan seperti ini, dan apa yang diberi tu kita boleh gunakan sama ada gunakan harga gula atau harga beras. Jadi kita gunakan harga beras lah. Jadi di sini sebelah ini kita isikan kita punya nisbah. Untuk garam tu nisbahnya adalah 1 saja. Untuk beras pula nisbahnya adalah 5. Jadi sekali lagi kita tahu 5 tu darab dengan 3/5 menjadi 3. Jadi 1 ni pun kena darab dengan nombor yang sama. Maka harga garam kita tu adalah sama dengan 1 darab dengan 3/5, iaitu 1 darab dengan 0.6, iaitu 60 sen sahajalah. Jadi disebabkan kita nak carikan beza harga tu, jadi beza harga kita perlu tolakkan, iaitu harga gula tu RM2.4, harga garam tu 60 sen. Jadi bezanya adalah 1/8 atau RM1.8. Jadi kalau anda nak tambahkan unit pun boleh juga, iaitu tambahkan RM di depan menjadi RM1.8 lah. Jadi macam itulah untuk contoh ini. Jadi mari kita lihat bahagian seterusnya, iaitu penyelesaian masalah melibatkan nisbah, kadar dan kadaran. Dalam bahagian ni sebenarnya kebanyakan soalan tu akan dalam bentuk ayat. Jadi anda mesti kena dapatkan maklumat daripada ayat tu dan lihat apa yang diminta oleh soalan tu. Jadi mari kita lihat contoh tu. Jadi pada satu hari, seorang peniaga menyediakan 360 bungkus nasi lemak, kuih dan mi. Jadi 360 bungkus tu adalah jumlah untuk ketiga-tiga jenis tu, mengikut nisbah 4/2/3 untuk dijual di gerainya. Hitung bilangan bungkus nasi lemak, kuih dan mi yang telah disediakan. Jadi perhatikan di sini sebenarnya kita nak diminta untuk carikan kuantiti. Maka kita boleh gunakan kadaran yang saya lebih suka lah. Jadi kita nak carikan apa? Kita nak carikan nasi lemak dahulu. Jadi saya boleh tuliskan nasi lemak atau bilangan bungkus nasi lemak. Maka saya boleh tuliskan di sini apa yang diberi itu adalah 360, iaitu jumlah untuk ketiga-tiga jenisnya. Jadi untuk bahagian yang sebelah ini pula kita akan isikan nisbahnya. Untuk nasi lemak tu nisbahnya adalah yang depan sekali, iaitu 4. Manakala untuk jumlah tu kita akan jumlahkan semua nisbah, iaitu 4 tambah 2 tambah 3. Sebab 360 tu adalah jumlah untuk ketiga-tiga jenis tu. Selepas tu kita jumlahkan yang bahagian ni, iaitu kita akan dapat ni 4/9, dan sebelah ni adalah nasi lemak bahagi dengan 360. Jadi sebelah ni kita boleh gunakan darab silang pun boleh, atau anda nak buat perbandingan pun boleh. Jadi biasanya saya lebih suka gunakan perbandingan lah. Jadi macam mana kita punya 9 tu menjadi 360, ialah darab dengan 40. Jadi 4 pun kena darab dengan 40. Maka kita punya nasi lemak tu atau bilangan nasi lemak tu adalah sama dengan 4 darab 40 menjadi 160 bungkus. Jadi begitulah untuk nasi lemak. Selepas tu kita akan ulang langkah yang sama, iaitu kita nak carikan untuk kuih. Jadi kuih tu kita akan ulang yang sama, iaitu bahagi dengan apa yang diberi 360. Sebelah ni kita akan isikan kita punya nisbah. Untuk kuih tu dia punya nisbah tu adalah 2.
Bagi jumlah tu, kita sebenarnya boleh gunakan terus daripada bahagian ni, iaitu 9. Jadi bawah ni kita memang ulang benda yang samalah, iaitu macam mana 9 tu menjadi 360, iaitu darab dengan 40. Jadi atas pun darab 40, maka kita punya kuih itu adalah sama dengan 2 darab 40 menjadi 80 bungkus. Dan untuk mi pula pun sama juga, gunakan kaedah yang sama. Bagi 360, nisbah untuk mi itu adalah 3 dan jumlah tu adalah 9. Jadi 9 tu darab dengan 40 menjadi 360. 3 tu pun darab dengan 40. Jadi untuk mi tu adalah sama dengan 3 darab 40, iaitu 120 bungkus. Jadi kalau anda jumlahkan ketiga-tiga jenis tu, memang kita akan dapat 360 lah. Jadi mari kita lihat soalan B pula. Apabila sampai 11 pagi, terdapat 20 bungkus kuih yang tinggal. Adalah nisbah bilangan bungkus nasi lemak yang tinggal kepada bilangan bungkus kuih ialah 3 kepada 2. Cari bilangan bungkus nasi lemak yang tinggal. Jadi untuk kita make kuih itu sebenarnya kita sudah diberi adalah 20. Dan kita diberi satu nisbah baru iaitu 3 kepada 2. Dan kita nak carikan bilangan bungkus nasi lemak yang tinggal. Iaitu belum habis dijual lah. Jadi kita boleh tuliskan seperti ini. Nasi lemak. Lepas tu nilai yang diberi itu adalah 20, iaitu untuk kuih. Dan kita punya nisbah tu ikut yang baru tu, iaitu nasi lemak kepada kuih itu adalah 3 per 2. Jadi buat perbandingan, 2 darab 10 menjadi 20. 3 pun darab dengan 10. Jadi nasi lemak yang tinggal tu adalah sama dengan, jadi tuliskan nasi lemak yang tinggal sama dengan 3 darab 10, iaitu ada 30 bungkus yang belum dijual. Selepas tu kita lihat soalan 2 pula. Bilangan bungkus mi yang tinggal adalah 2 kali bilangan bungkus nasi lemak. Jadi di sini kita sebenarnya boleh gunakan maklumat yang dapat daripada satu tu. Bilangan bungkus mi tinggal yang tinggal adalah 2 kali ganda atau 2 kali bilangan bungkus nasi. Jadi 30 darab 2, kita dapat ni adalah 60. Cari nisbah bilangan bungkus nasi lemak yang tinggal kepada bilangan bungkus mi yang tinggal. Jadi kita hanya perlu 30 kepada 60, iaitu kita bahagikan dengan 30. Jadi bahagikan 30, kita dapat ni adalah 1 kepada 2. Jadi sebenarnya penyelesaian masa tu dia hanya wujudkan satu keadaan lah, dan di mana anda perlu carikan maklumat yang diperlukan untuk anda selesaikan soalan. Jadi anda mesti kena mahirkan asas anda sebelum anda lihat bentuk soalan yang dalam penyelesaian masalah. Jadi begitu saja untuk bahagian ni, iaitu 4.4, di mana kita belajar macam mana kita bentukkan nisbah 3 kuantiti daripada 2 nisbah yang 2 kuantiti. Selepas tu kita juga belajar macam mana kita bentukkan nisbah atau carikan nilai yang berkaitan dengan nisbah atau kadar tu berdasarkan kepada satu situasi. Dan akhir sekali kita juga lihat satu contoh untuk penyelesaian masalah, iaitu kita akan guna balik gambaran asas yang kita belajar sebelum ini. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu semua untuk memahami 4.4 ini. Jadi kalau rasa video Encik Kuchong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Encik Kuchong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.